Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membincangkan berkenaan dengan krisis air di Selangor. Sumber air adalah satu daripada elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia sejak dari zaman prasejarah lagi. Tanpa sumber air yang mencukupi adalah mustahil bagi manusia untuk meneruskan kelangsungan hidup, lebih-lebih lagi pada era zaman moden ini. Namun, akhir-akhir ini timbul isu hangat diperkatakan oleh masyarakat maupun media massa berkenaan bekalan sumber air bersih semakin berkurangan walaupun permintaan terhadapnya semakin meningkat selari dengan peningkatan populasi penduduk di negara kini. Penekanan dalam sektor industri sudah tentu menyebabkan berlakunya pertambahan permintaan air pipe yang bersih. Sehubungan itu, timbul persoalan dalam kalangan kita mengapa situasi sedemikian boleh berlaku sedangkan kita mempunyai sumber air yang banyak dan mencukupi serta mampu menampung penggunaan kita. Masalah air di Selangor boleh diperkatakan kerap berlaku pada setiap bulan di negeri Selangor. Hal ini telah mengusarkan para penduduk akan ada berlaku jika berterusan di masa akan datang. Oleh itu, Kerajaan Negeri Selangor telah menggariskan beberapa langkah jangka panjang dan jangka pendek bagi mengatasi masalah pencemaran sungai dalam menangani isu berkaitan gangguan bekalan air yang kerap berlaku kebelakangan ini. Antara langkah jangka pendek adalah menambah jumlah penguatkuasa bagi mengawal dua sungai yang dianggap penting iaitu Sungai Langat dan Sungai Selangor. Selain itu, pihak Kerajaan Negeri Selangor telah mengesyorkan kepada Lembaga Urus Air Selangor dan Pengurusan Air Selangor Sinan Berhad atau dipanggil sebagai Air Selangor untuk menambah kira-kira lebih kurang 20 anggota penguatkuasa bagi melakukan rondaan di dua sungai berkenaan. Di samping itu, Kerajaan negeri juga akan menggunakan teknologi drone bagi memantau dan menganalisis kualiti air. Drone juga akan meninjau permis kilang berkaitan sungai sama ada ia berisiko menyebabkan pencemaran di sepanjang 1,000 km sungai berkenaan. Bagi langkah jangka panjang pula, Kerajaan negeri sedang mempertimbangkan penggunaan beberapa jenis teknologi yang boleh menghalang pencemaran bau di sungai dan loji rawatan air. Untuk mengelak, loji terpaksa dihentikan beroperasi. Selain itu, rancangan dan akan melaksanakan yang merangkumi penyitaran permis yang disyarkan menyebabkan punca insiden pencemaran air, arahan mengosongkan permis serta merta meminda undang-undang yang bakal membawa hukuman lebih keras. Sifat-sifat dasar. Sifat-sifat dasar terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama, tuntutan dasar. Beberapa pihak meminta supaya Air Selangor memberikan diskaun kepada pengguna. Ada juga yang meminta Air Selangor untuk membayar ganti rugi sebanyak RM1,000 kepada setiap pengguna yang terkesan. Yang kedua, kenyataan dasar. Notis Air Selangor ini dikeluarkan kepada penduduk yang akan menghadapi masalah gangguan bekalan air Syabas Selangor. Penduduk boleh semak melalui portal Air Selangor yang dikongsi di pautan online dan boleh untuk semak status masa sama ada sudah selesai ataupun masih dalam pembaikan. Okey, yang ketiga, keputusan dasar. Pihak pengurusan Air Selangor telah mengeluarkan satu jadual, iaitu jadual gangguan bekalan air di kawasan yang terlibat bagi memudahkan penduduk yang terlibat untuk bersiap sedia jika air tiada di kawasan perumahan mereka.
Okey, yang seterusnya iaitu keempat, keluaran dasar. Pihak pengurusan Air Selangor telah melaksanakan kerja-kerja baik pulih dan penyelenggaraan aset-aset kritikal, antaranya loji rawatan air Selangor fasa 1 LRA SSP 1. Okey, yang kelima, hasil dasar. Dengan pemulihan air Sungai Selangor, penduduk dapat menjalankan aktiviti rekreasi, ekonomi dan pelancongan serta mempunyai sumber air mentah yang baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan latar belakang krisis air di Selangor. Kekurangan hujan menyebabkan paras air di empangan mencapai tahap kritikal. Pada masa ini, 25 lembah sungai telah dikenal pasti sebagai kawasan yang mengalami tekanan air. Sebahagian racun perosak dan baja yang digunakan dalam pertanian, limpahan dalam pembentung dan minyak dari jalan raya yang mengalir ke sungai. Selain itu, sumber nutrien berlebihan yang lain termasuk baja rumput, sisa haiwan peliharaan dan ternakan menjadi punca krisis air di Selangor. Tumbuhan industri dan loji rawatan air, sisa pembandaran juga menyumbang kepada jumlah bahan toksik yang memasuki sungai. Yang kedua pula ialah proses kepada permasalahan krisis air di Selangor. Di Selangor, pengeluaran dan pengedaran air dilakukan oleh syarikat yang berbeza dan ini telah menimbulkan konflik perniagaan dan kurangnya penyelenggaraan infrastruktur bekalan air secara berkala. Bekalan air di Selangor harus disusun semula oleh kerajaan negeri bagi keselesaan penduduk. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ali Mimir Razali, nombor metrik nombor 274381. Saya membuat pembentangan mengenai kefahaman dasar awam mengenai krisis air di Selangor. Masyarakat kini tidak mempunyai kesukaran dalam memperolehi sumber air bersih berbanding dengan masyarakat terdahulu. Hal ini demikian kerana masyarakat kini telah dibekalkan dengan air paip terus ke rumah mereka tanpa mengetahui punca sumber bekalan tersebut. Boleh dianggarkan 92% atau 20.2 juta orang yang menerima kemudahan tersebut. Kerana mendapat kemudahan sebegini, maka mudah untuk tidak menghargai air dan melakukan pembaziran. Kemewahan sumber bekalan air yang banyak telah menyebabkan penggunaan air untuk tujuan domestik per kapita negara semakin bertambah. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, pihak kerajaan industri awam serta individu bertanggungjawab menentukan kecekapan dalam pengurusan dan penggunaan air. Kerajaan dan pembuat dasar juga boleh memainkan peranan penting dalam memelihara sumber air yang merupakan sumber penting. Walaupun pihak kerajaan telah memperuntukkan air yang bersih pada harga yang cukup rendah, namun masyarakat mestilah bijak menghargai dan menggunakan sumber air. Oleh itu, ibu bapa haruslah mendidik anak-anak untuk belajar untuk menjimat air ataupun jauhi dari pembaziran air dari kecil lagi, sama ada mereka berada di rumah, di sekolah dan di mana-mana saja. Amalan melakukan penjimatan air perlulah menjadi amalan harian dan bukanlah amalan yang hanya dilakukan ketika catuan air dibuat atau pada musim kemarau saja. Sikap masyarakat terhadap kebertanggungjawabpan mereka pada sumber air, sama ada melakukan pembaziran atau sebaliknya masyarakat sering lupa dan cuba dalam menutup air apabila selesai digunakan. Keadaan ini jelas menunjukkan kelemahan yang seharusnya diperbaiki oleh masyarakat kerana sekiranya perkara ini tetap tidak diubah maka boleh menyebabkan krisis bekalan air akan berlaku pada suatu masa tertentu, terutamanya pada musim kemarau. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera, saya Mr. Sopika 275835. Saya akan menerangkan peranan aktor. Peranan aktor tidak rasmi memainkan peranan penting khususnya bagi memudahkan aktor rasmi merancang pembentukan, penambahbaikan dan pelaksanaan sesuatu dasar. Aktor rasmi seperti agensi swasta berperanan dalam mempengaruhi persekitaran dasar awam negara dan juga pelaksana dasar demi menjayakan sesuatu dasar awam.
Media pula berperanan sebagai penyampai maklumat semasa dan memastikan maklumat tersebut tersebar secara meluas, berperanan dalam membantu untuk membentuk masyarakat berkongsi nasionaliti dan juga berperanan untuk memberi serta menambah baik pengetahuan awam. NGO kumpulan bukan kerajaan berperanan dalam mempengaruhi sesuatu pembentukan dasar, iaitu dengan menarik perhatian rakyat agar lebih peka dan aktif berkaitan isu negara. Kumpulan berkepentingan berperanan dalam menjaga kepentingan awam, berperanan dalam memperjuangkan serta memastikan bahawa faedah yang diterima oleh individu daripada sesebuah kerajaan adalah wajar. Individu awam pula berperanan sebagai penyumbang ke arah pembentukan sesuatu dasar awam, sama ada secara langsung atau tidak. Individu awam memainkan peranan dalam mempengaruhi sesuatu dasar dengan adanya hak untuk mengundi. Seterusnya iaitu peranan aktor rasmi. Menteri-menteri mengambil peranan wajib dalam parlimen untuk menjelaskan dan juga mempertahankan cadangan kerajaan. Khususnya memperkukuh dan membantu dalam pentadbiran sesebuah negara serta berperanan sebagai penggubal atau pembentuk dasar-dasar yang di-Pertuan Agong. Baginda berperanan untuk memberi titah ucapan kepada Majlis Parlimen dan berperanan untuk memberi titah ucapan dasar kerajaan yang memerintah dalam acara rasmi. Terusnya memanggil mesyuarat parlimen dan mempunyai kuasa untuk menamatkan ataupun membubarkan parlimen. Peranan utama dalam pembentukan sesuatu dasar untuk negara ialah sebagai penimbal kuasa antara rakyat dan parlimen. Memastikan dasar yang adil diwujudkan untuk kesemua pihak, khususnya bagi kesejahteraan rakyat dan keamanan negara. Sebenarnya Perdana Menteri rumusannya, Malaysia sangat bergantung bekalan air dengan lebih 90% bekalan air di Malaysia berpunca dari sungai. Oleh itu, masalah pencemaran air juga perlu sentiasa dititik beratkan dan undang-undang lebih ketat perlu dilaksanakan dengan menumpukan kepada industri yang memberi impak besar ke atas sumber air negara. Pendekatan pengurusan sungai semasa nampaknya kurang berkesan. Justru, sebuah badan khas perlu diwujudkan bagi memantau dan mengawal selia secara bersepadu semua agensi serta jabatan kerajaan terbabit dalam penguatkuasaan dan kawalan sumber bekalan air negara bagi menyelaraskan dan memantau tugas setiap agensi serta jabatan terbabit jika berlaku pencemaran air sumber air negara seperti dalam kes Sungai Kim Kim di Pasir Gudang dan juga sungai di Semenyih sebelum ini. Sekian dan terima kasih.